subscribe dan tekan loceng. Saya perlu bagi penjelasan dalam beberapa isu hasil daripada keputusan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 7 bulan Julai tahun 2021. Pertama, soal pendirian UMNO kepada sikap ataupun keputusan yang dibuat pada bulan Februari tahun 2021 di mana menolak jika ada tawaran jawatan timbalan Perdana Menteri oleh Muhyiddin Yassin. Maka di sini ialah ditawarkan kepada UMNO dan UMNO menamakan sesiapa yang perlu ambil tugas atau menerima jawatan timbalan Perdana Menteri. Pada 6 hari bulan, pejabat Perdana Menteri telah membuat kenyataan media mengatakan bahawa Ismail Sabri dilantik jawatan timbalan Perdana Menteri. Dari itu ada dua perbezaan. Yang dibuat oleh keputusan UMNO ialah menolak jika ada tawaran, iaitu diberitahu dan UMNO menamakan. Kedua, pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri tanpa UMNO menamakan. Dari itu tidak ada timbul atau berbangkit kepada UMNO perlu menolak jawatan timbalan Perdana Menteri yang diberikan kepada Datuk Seri Ismail Sabri kerana itu adalah prerogatif Perdana Menteri dan bukan ditawarkan kepada UMNO. Kerana kerajaan Perikatan Nasional ini tertubuh dengan sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO yang tidak mendapat keputusan parti untuk terlebih dahulu membentuk kerjasama itu. Kecuali setelah terbentuk kerajaan, barulah UMNO memberikan satu keputusan, memberikan sokongan kepada kerajaan ini. Itu sebab UMNO tidak berpihak kepada kerajaan Muhyiddin ini dengan menyertai Perikatan Nasional seperti yang dilakukan oleh PAS. Kedua, UMNO dengan jelas telah memberikan sebab-sebab kegagalan kerajaan Perikatan Nasional ini yang di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Banyak orang berkata, bukankah kerajaan itu melibatkan Menteri UMNO? Soalannya yang mudah ialah jika kapal karab disebabkan kesilapan kecuaian kapten atau nakhoda kapal, bolehkah kita salahkan kelasi yang menyebabkan kapal itu karam? Dari itu menteri-menteri dalam UMNO ini hanya sekadar kelasi saja di dalam kapal yang bernama Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi nakhodanya ialah bernama Muhyiddin Yassin. Dari itu sebarang cakap-cakap bahawa UMNO juga terlibat di dalam kegagalan ini adalah tidak begitu tepat. Ketiga, kenapa UMNO mendesak Muhyiddin letak jawatan? Kerana UMNO telah mengatakan bahawa dia gagal, kerajaan ini kerajaan gagal. Maka memberikan gambaran bahawa UMNO mahu kekal dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini demi kepentingan rakyat dan orang ramai yang sekarang menghadapi pandemik dan juga bertambahnya mereka yang terserang atau terjangkit COVID-19 sehingga ke peringkat 7,000 walaupun lockdown sudah dilakukan. Jadi UMNO berpendapat kerana Muhyiddin yang menghadapi masalah kesihatan termasuk yang terbaharu ini yang memang diketahui umum bahawa beliau bukan seorang yang sihat bagi menjalankan tugas jawatan sebagai Perdana Menteri. UMNO mencadangkan dia meletakkan jawatan untuk melantik seorang Perdana Menteri. Dari itu, bagi kesinambungan Kerajaan Perikatan Nasional dan kebetulan Muhyiddin Yassin telah melantik seorang bernama Datuk Seri Ismail Sabri dari UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri, maka tidak timbul bagi penggantinya lagi. Kerana dengan melantik Datuk Seri Ismail Sabri menunjukkan Muhyiddin telah menunjukkan ataupun telah menamakan Datuk Seri Ismail Sabri dari UMNO sebagai penggantinya. Jadi apakah yang menjadi isu sekarang ialah kenapa UMNO kata untuk keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional itu dan keluar sekarang. Tidak. UMNO mempunyai alasan lagi untuk tidak keluar dalam keadaan sekarang kecuali jika Muhyiddin Yassin terus
untuk memegang jawatan ini dan tidak meletakkan jawatan, barulah kerajaan Perikatan Nasional ini akan menghadapi kekurangan majoriti bila sebahagian ahli Parlimen UMNO yang berjumlah 38 orang, dan kita pun tidak menolak beberapa orang daripada mereka, iaitu para menteri dan timbalan menteri yang akan berpihak kepada Mahidin untuk memperkokohkan kerajaan yang dipimpinnya, antaranya Isyamuddin Hussein, Khadi Jamaluddin dan Anwar Musa. Tetapi kalau daripada 38 kita bagilah 8 orang untuk menyokong atau menyeberang kepada PBM, yang mana UMNO sendiri sudah 16 orang keluar daripada parti dan menyertai PBM, tambah 8 jadi maknanya 24, dan UMNO akan tinggal dengan 30 ahli parlimen yang patuh kepada perjuangan UMNO dan setia kepada UMNO, kekal dengan keputusan dan pendirian UMNO dalam sidang Majlis Kerja tertingginya. Maka dengan sendirinya kerajaan Mahidin hilang majoriti. Dari segi moralnya, beliau terpaksa meletakkan jawatan kerana pada 1 hari bulan Ogos beliau akan menamatkan darurat atas keputusan Majlis Raja-Raja dan juga sidang parlimen yang kemungkinan 30 orang ini tidak berpihak kepada semua perkara yang perlukan kelulusan daripada parlimen untuk diluluskan. Dari itu, fikir-fikirkanlah Mahidin, demi kepentingan peribadi kamu, anak dan menantu dan rakyat, kamu jangan letak jawatan. Tapi kalau kamu fikir kepentingan rakyat dan bukan anak menantu kamu, kroni kamu, teruslah memegang jawatan Perdana Menteri ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.